Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua peserta webinar yang menyertai sesi pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan program pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk makluman, webinar ini akan disiarkan secara langsung di Facebook UiTM Cawangan Pulau Pinang, media FB rasmi dan juga Facebook bahagian infrastruktur UiTM CPP. Saya Masrul Farihan binti Muhammad dari bahagian infrastruktur UiTM CPP, kampus Permata Ampau selaku moderator anda pada hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, topik webinar kita pada hari ini adalah Transforming the Higher Education Experience with OBS Studio. Penceramah jemputan kita pada hari ini ialah Dr. Suhaila Muhammad Noor. Dr. Su merupakan pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM CPP. Pada hari ini, Dr. Su akan berkongsi pengalaman dan kepakaran beliau dalam mengendalikan OBS Studio. Sebelum kita memulakan webinar kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menonton montaj biodata yang telah disediakan oleh Encik Syahrul Nizam, Juruteknik Komputer di bahagian infrastruktur Pulau Pinang. Begitulah sedikit biodata daripada Dr. Su. Pada hari ini, Dr. Su akan berkongsi dengan kita pertamanya berkenaan pengenalan kepada OBS dan kedua overview dan demo penggunaan OBS itu sendiri. Jika tuan dan puan ada sebarang pertanyaan, boleh komen terus di Facebook Live kami dan juga di ruangan Q&A di Microsoft Teams. Diharap semua peserta dapat bersama dengan kita sehingga ke hujungnya. Sekiranya semua telah bersedia dan Dr. Su telah bersedia, marilah kita sama-sama memulakan webinar pada kali ini. Dr. Su, okey ke? Okey. Okey, dipersilakan Dr. Su untuk meneruskan webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan pensyarah UiTM Cawangan Pulau Pinang, warga UiTM Cawangan Pulau Pinang, warga UiTM Kampus Induk Shah Alam, juga dari kampus-kampus Cawangan, para pelajar UiTM, rakan-rakan guru dan pensyarah dari luar UiTM, para penonton, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua sekali lagi pada pagi yang indah lagi berbahagia ini. Syukur Allah telah mempertemukan kita sekali lagi bagi yang pernah mengikuti webinar saya terdahulu. Juga salam perkenalan saya ucapkan buat yang kali pertama mengikuti webinar saya dan bagi yang belum mengenali saya Dr. Suhaila dari Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Cawangan Pulau Pinang. Saya merupakan Microsoft Innovative Educator Expert dan juga Microsoft Innovative Educator Master Trainer. Siaran ini sekali lagi dipancarkan secara dalam talian melalui Microsoft Teams Live Event yang boleh menampung sehingga 10,000 attendees. Satu platform terbaik dan produk terbaik yang dibawakan oleh Microsoft Office 365 dan Microsoft Education yang menyokong 21st Century Learning, ODL dan Education 5.0. Tuan-tuan dan puan-puan,
Webinar ini juga turut dipancarkan menggunakan OBS Studio terus ke Facebook media rasmi UiTM Cawangan Pulau Pinang dan YouTube UiTM CPP Channel. Baiklah, webinar saya pada kali ini bertajuk Transforming the Higher Education Experience with OBS Studio. Untuk makluman semua, webinar OBS pada kali ini dibahagikan kepada dua siri iaitu pada hari ini dan pada esok hari. Pastikan semua penonton setia menemani saya sepanjang 2 hari ini untuk mendengar dan menonton perkongsian pengalaman bagaimana saya mengendalikan OBS untuk recording dan juga live streaming. Harapan saya insya-Allah semoga perkongsian saya dapat menjadi panduan berguna dan memberi cetusan idea membantu para pensyarah menggunakan OBS untuk tujuan recording dan juga live streaming. Saya berharap objektif program kita ini akan tercapai dan semua akan mendapat manfaat dan seterusnya para pelajar kita juga akan turut mendapat manfaat daripadanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator, Puan Masrul Farihan daripada bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang. Terima kasih juga untuk semua warga kerja webinar dari bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang yang diketuai oleh Puan Husaina. Terima kasih Puan Husaina kerana tidak jemu-jemu menjemput saya untuk siri webinar anjuran bahagian infrastruktur UiTM Cawangan Pulau Pinang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada wakil MPP yang turut terlibat dalam webinar OBS pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya akan teruskan dengan pengenalan kepada OBS. Okey, presentation saya pada hari ini, saya akan bahagikan kepada dua sesi pada hari ini dan sesi ketiga akan bersambung pada esok hari. So sesi pada hari ini saya akan mulakan dengan saya akan menunjukkan teknik bagaimana untuk kita install OBS Studio ke dalam komputer kita. Kemudian saya akan bercerita sedikit overview berkenaan dengan OBS. Kemudian kita akan teruskan dengan sesi pertama iaitu sesi bagaimana untuk kita buat recording. Kita perlu design OBS terlebih dahulu, kemudian kita record video menggunakan OBS, menggunakan single scene, itu untuk sesi yang pertama. Dan sesi kedua saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan OBS, kita design dan kita buat recording menggunakan OBS dengan multiple scene. Itu untuk dua sesi pada hari ini. Dan untuk sesi ketiga akan disambung pada esok hari. Sesi ketiga saya akan melanjutkan dengan OBS design dan juga live streaming. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang terpapar di skrin sekarang adalah OBS Studio. OBS Studio ni adalah satu software percuma. Okey, software percuma yang kita boleh download daripada www.obsproject.com. Okey, so daripada Google terus type OBS dan kita akan dibawa terus ke obsproject.com dan daripada situ kita boleh pilih OS komputer kita dan kita akan install seperti biasa. Okey, selepas kita dah berjaya install, sebab kita dah berjaya install, saya percaya semua orang dah pandai untuk install, so yang tu saya akan skip. So bila dah berjaya install, dah berjaya install, kita akan open OBS, dan kita akan nampak paparan seperti ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sedikit berkenaan dengan OBS ni. OBS ni adalah satu software yang percuma yang pada asalnya digunakan oleh para gamers untuk tujuan gaming. Walau bagaimanapun, disebabkan kelebihan yang terdapat pada OBS ni, feature-feature dia yang sangat membantu untuk kita mengadakan contohnya recording video pengajaran. Jadi bermula sejak PKP yang lalu kan, PKP pada tahun lepas, yang bermula pada Mac 2020, ramai dah cuba explore OBS dan ianya dilihat sangat sesuai untuk membantu para pensyarah menyediakan video pengajaran untuk para pelajar. So saya akan pindahkan terus ke OBS. Sekejap.
Okey, sebentar ya. Saya akan pindahkan skrin ke OBS screen. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, apa yang terpapar pada skrin? Okey, sekejap ya. Saya akan mulakan daripada sini ya. Okey. Okey, apa yang terpapar pada skrin sekarang adalah OBS. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya install OBS, apa yang terpapar adalah seperti ini. Walau bagaimanapun, default skrin pada OBS adalah berwarna gelap. Okey, so default skrin pada OBS selepas tuan-tuan dan puan-puan berjaya install buat kali pertama, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lihat paparan seperti ini berwarna hitam. Okey, walau bagaimanapun untuk tujuan hari ini untuk saya menunjukkan menggunakan OBS untuk tujuan demo pada hari ini, saya memilih untuk menukarkan warna kepada warna yang lebih cerah supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat dengan lebih jelas. Okey, so ini adalah paparan OBS. Kalau dapat dilihat dalam skrin, okey, yang warna hitam ni kita namakan dia sebagai canvas. Warna hitam ni kita namakan dia sebagai canvas. Okey, canvas ni ada dua mode, ada dua jenis mode. Okey, yang sekarang ni dia dinamakan single mode. Single mode dan kita sebenarnya boleh tukar menjadi dual mode ataupun studio mode. Seperti ini ya, seperti ini. Okey. Okey, so saya nak perkenalkan. So di bahagian atas seperti biasa ada bahagian file, edit, view, profile, scene collection. Okey, scene collection ni di mana kita boleh create new scene untuk setiap design template kita tu, template OBS kita. So ada tool. Okey, yang paling penting untuk kita fahami sebelum kita menggunakan OBS adalah di bahagian bawah canvas terdapat 5 jenis dock. Okey, 5 jenis dock. Yang pertama adalah scene. Yang pertama dia bahagian bawah sebelah kiri. Dinamakan scene. Kita dapat lihat ada default scene kat situ. Default scene. So first time bila kita open OBS semua akan kosong kecuali di bahagian scene ada satu default scene yang kosong. Okey, sebelah scene adalah sources. Sources ni di mana kita akan design kita punya OBS, okey, kita akan design. So bila kita contohnya kan bila saya tambah kat sini ada banyak pilihan, kita boleh masukkan video, kita boleh masukkan gambar, kita boleh masukkan teks, kita boleh masukkan audio, boleh masukkan gambar kita di skrin dan pelbagai lagi yang saya akan perincikan selepas ini. Okey, di sebelah sources, okey, nama dia audio mixer. Nama dia audio mixer. Yang ni dia tak ada kelihatan apa-apa bar lagi. So audio mixer ni tujuan dia bila sound masuk dia akan ada pergerakan dekat situ. Audio mixer. So kat sini tak ada pergerakan sebab saya belum masukkan apa-apa audio. Okay, so by default kalau tuan-tuan dan puan-puan dah install OBS, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak ada pergerakan tu sebenarnya audio tu maksudnya by default dekat bahagian setting, control setting ni dia tak disablekan lagi audio mixer ni. Okay, so ini audio mixer. Lepas tu ada scene transition. Scene transition ni kalau untuk single mode yang ni tak ada fungsi lah. Dia akan berfungsi bila ada lebih daripada satu scene. Okay, kemudian pada bahagian kanan, sebelah bawah kita dapat lihat control. Okay, di bawahnya dia ada apa yang pertama ada start streaming. Start streaming ni kita akan gunakan start streaming ni apabila kita nak buat live streaming. Live streaming ni ke Facebook, ke YouTube, banyak pilihan yang diberi. Okey, boleh juga buat live streaming ke Instagram. Okey, so ada banyak lagi lah pilihan yang diberikan. Okey, yang tu untuk start streaming ni saya akan tunjukkan demonya hari esok. Okey, di bahagian bawahnya ada start recording. Start recording maksudnya untuk kita tekan start recording ni, kita kena masukkan dulu design pada canvas. Okey, selagi kita tak masukkan apa-apa design, dia takkan berfungsi. Okey,
So yang di bawahnya start virtual camera, yang ni function ni saya tak gunakan sebab saya gunakan direct camera. Okey, saya menggunakan direct camera. Lepas tu studio mode macam saya jelaskan tadi, bila kita klik studio mode, kita akan dapat lihat canvas kita jadi dua. Okey, canvas kita jadi dua. Okey, so untuk yang sesi satu ni kita nak fokus kepada tadi satu scene kan. Satu scene, so kita cukup untuk kita pakai single mode. Okey, so di bahagian bawah studio mode adalah setting. So kita klik setting ni. Okey, so apabila dah klik setting ni, cuba kita lihat apa yang ada di bahagian setting. Okey, dia ada general. Okey, general ni yang tadi saya tunjukkan kan. Ada language, sebenarnya ada banyak so normally kita akan pilih English. Okey, theme ni nak tukar tema color OBS. Macam yang sekarang saya pilih sistem, so by default macam saya dah perjelaskan awal tadi, dia by default dia color grey sikit, grey nak ke hitam. Okey, lepas tu itu bahagian general, lepas tu kita akan tick lah mana-mana yang kita rasa kita nak untuk kita punya OBS. Kemudian ada di bahagian bawah ni output. So output ni normally bila saya gunakan OBS ni untuk live streaming, contohnya saya nak pada masa yang sama OBS komputer ni juga record live streaming tersebut, so kita klik lah automatically record when streaming. So kalau kita tak klik pada bahagian sini, dia hanya stream tapi dia tak record dalam komputer. Okay, so yang lain-lain tu tak perlu, kita boleh tinggalkan as default. Lepas tu di bahagian bawah ni semua ni, so kita biar je as default. Okay? Okay, itu bahagian general. Okay, yang kedua stream. So stream ni esok saya akan detailkan lagi. Okay, yang di bawah stream adalah output. Okay, adalah output. So dalam output ni dia ada output mode. Kalau kita klik dia ada simple dengan advance. Okay, bila nak guna advance ni, bila kita nak buat live streaming. Live streaming pada Facebook dan YouTube secara serentak. Pada ketika itu kita akan pakai advance. So yang ni pun saya akan explain lagi detail esok. Okay, so recording, bahagian recording ni dia ada, dia bagi tahu kat sini kat mana video yang kita record ni disimpan. Kita juga boleh set lah mana-mana folder yang kita nak. Lepas tu recording format by default dia di-set dalam MKV format MKV. Kalau kita nak tukar, kita boleh tukar, klik kat sini dia ada banyak pilihan termasuk MP4. Okey, so saya teruskan. Di bawah output ada audio. Okey, so audio ni pada global audio devices ada berapa jenis audio ni? Ada desktop audio. Okey, desktop audio. Desktop audio ada dua, tapi cukup untuk kita aktifkan satu yang pertama sahaja. Okey, sekiranya kita nak masukkan audio daripada desktop. Kalau tidak, cukup kita tinggalkan as disable. Okey, pada yang ketiga ni, 1, 2, 3 kan, yang bawah ni, mikrofon. Okey, mikrofon dekat sini dia ada bagi 4 jenis pilihan. Okey, so yang ni kan tujuan yang banyak-banyak ni kan adalah untuk tujuan kalau daripada research yang saya buat dan daripada pembacaan saya, kenapa ada banyak audio ni kan, sebab yang ni kan gamers gunakan. So dia memang ada banyak dia punya audio yang masuk, dia boleh dengar kan bila dia pakai headphone tu kan. So untuk tujuan recording cukup untuk kita aktifkan mikrofon atau mikrofon auxiliary audio ni. Yang ni So bila kita klik kat sini, kalau saya contohnya kan, saya boleh juga pilih default. Okey? Ataupun kalau ada pelbagai mikrofon yang saya dah connect dengan komputer, so saya tinggal pilihlah saya nak aktifkan mikrofon yang mana satu. Okey, saya nak aktifkan mikrofon yang mana satu. Boleh pilih. So bila saya klik contohnya, saya klik yang ini. Okey, yang bawah ni kita biar je as default. Okey, dan kita apply. Bila apply kan? Bila apply, saya tunjuk sekejap.
Bila kita dah apply, dapat dilihat pada audio mixer yang tadi tu kosong kan. Sekarang ni dah nampak. So dia yang pergerakan ni adalah dia detect kita punya suara. Okey, dia detect kita punya suara. Maksudnya kalau kita record, suara kita masuk. Okey, so saya back to setting. Okey, saya back to setting, audio sudah, video. Okey, ini yang standard lah, standard 1920 kali 1080. So yang ni pun kita boleh biar as default. Lepas tu ada hotkey ya. Hotkey. So hotkey ni sebenarnya penting ya, hotkey ni memang for the beginner mungkin tak macam tak pandai nak guna hotkey ni kan. Macam saya pun still under beginner juga sebabnya saya pun tak berani nak set banyak-banyak key dekat sini. Okey, saya cuma set key pada start recording, stop recording dengan transition. Yang ni je yang saya biasa guna. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat recording tak mahir nak menggunakan OBS, so hotkey ni tak perlu set apa-apa pun. Okey, so yang advance kita boleh leave it as default. Okey. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, boleh terus bertanyalah, nanti saya akan cuba entertain satu persatu. Okey, so bahagian audio mixer ni saya nak highlight sedikit sebelum saya teruskan dengan sesi hands-on demo. Saya nak highlight sikit ya pasal audio mixer. Sebab apa? Audio mixer ni dia akan capture any sound, bunyi. Maksudnya room punya bunyi, contohnya kipas yang berpusing, pen yang jatuh, semua dia akan capture. Sebenarnya kita boleh buat filter untuk reducekan noise ataupun kita set noise cancellation. So contohnya kan saya diam sekejap, cuba tengok apa yang akan jadi pada audio mixer ni. Okey, nampak tak? Dia masih ada pergerakan walaupun saya tidak bercakap. Maksudnya dia dah tangkap, dia capture bunyi yang ada dalam bilik ni. Okey, macam mana kita nak set? Sebab bunyi tu sebenarnya bila kita buat recording, dia akan ganggu kita punya recording. Suara kita tak cantik, suara kita tak sharp, ada bunyi bising-bising sikit. So yang tu yang kita tak nak. Okey, so macam mana kita nak reduce ataupun kita nak buang noise tu? Kita nak buang noise tu, dia ada dua cara lah. Dia ada dua cara. Okey, salah satu cara adalah kita kena pakai external microphone yang memang ada fungsi noise cancellation. Okey, external microphone yang memang ada fungsi cancellation. So kalau sebenarnya kita boleh je buat recording guna microphone daripada komputer dan kita akan set lah filter untuk kita tapis noise tu, boleh. Okey, tapi kalau kita dibantu dengan microphone, external microphone yang ada fungsi noise cancellation, memang hasil recording kita tu, suara kita memang akan very sharp dan memang cantik lah, dan dengar pun very clear. Okey. So saya nak tunjuk sekejap kat sini macam mana cara kita nak buang noise tu. Okay, so saya ni memang particular sikit pasal audio ni. Okay, sebab bila saya tengok balik video-video lama saya yang saya buat guna OBS, memang ada bunyi lah, ada bunyi noise tu. Okay, so apa yang saya buat, okay, nampak tak dekat bawah audio mixer dalam ni, bawah mikrofon ni, ada butang yang paling hujung sekali ni. So kita klik dekat situ, pilih filter. Pilih filter, kemudian okey, pada bahagian bawah tambah kita add. Okey, yang ni try and error. Okey, kita try masukkan. Okey, noise gate. Okey, dan kita tengok. Okey, nilai ni kita pun kena adjust ikut pada mikrofon, ikut pada komputer, kan tak sama setiap orang lah, tapi by default dia dah set macam ni. Kita just tekan close, kita tengok ada lagi tak sound yang masuk. Okey, nampak tak? So apabila saya diam, kalau yang tadi sebelum saya set filter tu, bila saya diam masih lagi nampak ada pergerakan. Itu bunyi bising yang hanya akan didengar selepas kita rakam dan bila kita play balik recording tersebut. Tetapi bila kita dah masukkan filter kepada noise tu, so kita tak dapat lagi nampak yang tadi pergerakan apabila kita diam. Okey, cuba kita lihat sekali lagi.
Okay, so walaupun ada bunyi kipas, bunyi ada orang berbisik, orang berjalan, so dia dah tak capture. Dia hanya capture yang kita punya sahaja. Suara daripada daripada mikrofon yang kita pakai. Okay, so yang ni mikrofon. So bila mikrofon dah okay, so kita sekarang ni nak design kita punya template OBS. Okay, so kita pergi kepada source untuk single scene. So pada bahagian scene ni kita akan pakai default scene sahaja. So saya takkan tambah apa-apa scene. Okay, pada sources ni kita akan tengok, kita nak, sekarang ni saya nak tunjuk contoh bagaimana untuk kita record satu video pengajaran. Contohnya kita nak record video PowerPoint lecture kita kan. Okay, so ramai yang menggunakan display capture. Saya nak tunjukkan apa makna display capture dan apa beza display capture dengan window capture. Okey, sebab apa? Saya pada awal-awal saya kenal OBS, saya pun pakai display capture. Masa tu tak berani lagi nak cuba yang lain. So display capture. Okey, kalau setakat nak buat satu video yang simple, tak banyak scene, so kita tak perlu nak rename lah. Tapi kalau kata nanti kita nak masukkan macam-macam input sources tu, kita kena rename. Kita better rename untuk kita tahu ini untuk refer to which one. Okay, ni display capture. Contoh saya nak masukkan PowerPoint ya. Contoh saya nak masukkan PowerPoint. Tapi yang ni display capture kan, so tak perlu. Okay, saya tekan okay. Okay, so bila dah saya tekan okay, apa yang terpapar dekat skrin sekarang ni, dia kan, kita panggil apa ni skrin ni? Kita panggil skrin ni infinity screen. So tuan-tuan dan puan-puan nanti lepas install, ada kalanya ada orang yang bila dia install, dia tak dapat lihat skrin yang infinity macam ni. Kalau tak dapat lihat skrin infinity yang macam ni, maksudnya ada problem dengan dia punya OBS, kena buat sesuatu pada setting, dan yang tu pun saya pernah mengalaminya juga. Saya tengok YouTube lah untuk fix the problem lah. Okay, so kalau yang tak ada problem, bila kita kita add display capture, dia akan dapat lihat infinity punya screen yang macam ni. Maksudnya dia akan capture apa sahaja yang ada pada screen. Apa saja. Kalau notification WhatsApp masuk pun dia masuk sekali. Okay, so kita tekan okay. Katalah kan dekat sini, okay, ini saya cerita pengalaman saya, apa yang saya mula-mula buat masa saya mula-mula belajar OBS. So saya nak rakam saya punya video, saya punya Microsoft PowerPoint. Jadi saya dah aktifkan display capture, saya dah masukkan mikrofon, saya nak terus start recording. So dah boleh start sebab dia dah ada input pada sources. Sebenarnya dah boleh start recording tapi nampak tak cantik kan? Sebab apa? Bila tekan start, barulah kita nak cari mana dia kita punya PowerPoint tu. Contoh kan. Ini kita punya PowerPoint. Okey, sekejap saya buka contoh satu PowerPoint. Okey, yang ni. Okey, ini contohnya. Ini kita dah open PowerPoint. Kita nak buat recording, kita back to OBS. Lepas tu kita pun tekan start recording. Start recording. Tekan start recording. Kita dah masukkan audio, kita dah masukkan sources, kita dah boleh tekan start recording. So saya pun tekan start recording. Lepas tu barulah saya klik balik PowerPoint ni. Lepas tu barulah saya tekan ni full screen. Lepas tu barulah saya cakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesson for today is topic number 1, moment distribution method. Macam tu. Lepas tu nak close kan? Nak close, saya tekan balik yang ni, saya klik balik OBS dan saya stop recording. So nampak tak apa yang berlaku ialah dia akan record start bermula daripada kita tekan start recording tu. Start recording ni dia akan record sampailah kita stop balik recording. Dia akan nampak pelik, dia akan nampak macam ni. Okay, so bahagian atas ni ya, bahagian file ni, bila kita klik ada show recording. Show recording. So, show recording. So kita boleh klik dan boleh dengar balik lah. Tapi suara tak masuk kot tadi saya tak klik audio tu. Sekejap saya nak betulkan setting sekejap.
Okey. Okey, so kalau nak play balik yang tadi tu, saya nak tunjuk ini hasil apa yang saya pernah buat dulu. Masa mula-mula saya belajar record guna OBS. Lepas tu barulah saya klik balik PowerPoint ni. Lepas tu barulah saya tekan ni full screen. Lepas tu barulah saya cakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesson for today is topic number 1, moment distribution method. Macam tu. Lepas tu nak close kan? Nak close, saya tekan balik yang ni, saya klik balik OBS dan saya Okey, so macam tu hasil kalau kita gunakan display capture. Okey, so saya nak perbandingan antara display capture dengan satu lagi yang dinamakan window capture. Window capture. So saya nak add dekat sini. Okey, sources ni kita boleh add lebih daripada satu source. Kalau saya tak nak yang ni, saya boleh remove je ya. Saya boleh remove, klik kanan dan kita boleh remove. Okey, boleh remove. Ataupun kalau kita rasa masih lagi perlu content tu, display capture ni, kita tak perlu remove. Kita cuma boleh, kita boleh tutup mata ni. Dia kan display capture ni dekat bahagian hujung dia ada simbol lock. Lock ni maksudnya kalau kita dah design dan kita dah design dah letak dah cantik, so kita lock. So tak ada lagi pergerakan lah, sebab kalau kita tak lock, sebenarnya yang ni kan dia boleh bergerak. Okey, kalau kita tak lock. Okey, so kalau dah cantik letak tu kan, dah cantik, kita boleh lock lah, dia ada fungsi lock. Lepas tu sebelah fungsi lock tu dia ada mata. Mata ni kalau kita tutup mata ni, kita klik, so dia akan hilang. Okey, so tak adalah. Okey, sekarang ni saya nak masukkan window capture, saya nak buat yang sama. Saya nak pilih PowerPoint yang tadi, saya nak buat recording dan kita lihat perbezaan display capture dan juga window capture. Okey, saya add window capture dari sini. Window capture. Okey, ini window capture. Okey. So bila saya klik window capture, so saya kena pastikan file yang saya nak masukkan dalam OBS ni dah sedia kita open. Kita tinggal pilih sahaja mana yang kita nak masukkan. Contohnya nak masukkan yang ni. Masukkan sekejap. Mana dia? Okey, sekejap kita tengok balik yang kat mana file tadi, PowerPoint. Saya tutup dulu yang ni. PowerPoint. Okey, yang ni PowerPoint tu kan? Ini PowerPoint. Okey, so bila kita nak masukkan PowerPoint ni pun dia ada banyak cara lah untuk kita boleh set sebelum kita buat recording. Okey, contohnya kan, cara pertama apa yang kita boleh buat ialah kita boleh pilih full screen dari sini. Lepas tu back to OBS. Lepas tu dah back to OBS, okay, pada window capture ni. Window capture ni kalau kita nak betulkan setting, kita just klik kanan dan pilih properties. Pilih properties, kemudian saya masukkan yang ini. Yang full screen, mana dia punya full screen? PowerPoint, ini OBS. Okey, tak apa. Kita ambil yang original yang ni. Okey, kita ambil original yang ni. Okey, PowerPoint ni. So, saya tekan OK. Saya tekan OK. So, sekarang ni dia masuk semua tau. Sekarang ni tapi dia belum full screen. Kalau kita nak full screenkan benda ni, kita boleh tarik ataupun kita boleh pilih. Kita nak full screen, kadang-kadang gambar yang masuk, kalau dia bukan size 1920 kali 1080 tu, dia kecil lah, dia tak full screen pada canvas. So kita boleh pilih transform dan pilih stretch to screen. Okey, tapi bukan itu yang kita nak buat. So kalau kita nak reset balik, kita pilih transform, reset transform. So apa yang saya nak buat, kita nak hanya rakam apa? Rakam yang screen yang tengah ni je. So apa yang kita boleh buat? Cara pertama, kita crop, tinggalkan bahagian yang kita nak sahaja. Okey, cara dia macam ni. Bila kita nak crop, apa yang kita perlu buat? Daripada sini window capture ni,
ataupun dari dalam canvas kita boleh klik juga, klik kanan. Perkara yang sama kita boleh buat pada window capture, klik kanan, kita pilih filter. Kita pilih filter. So pada filter bila kita pilih untuk kita crop, okey. Kita boleh pilih kat bawah ni ada tambah dan kita pilih crop. Okey, kita pilih crop. Bila dah kita pilih crop, kita kena masukkan nilai kanan, kiri, atas, bawah. So yang ni kena try and error, masukkan berapa nilai dia tu. Okey, left kita try dengan 300. Lebih lagi tu, 500. 550. 570. Okey, just nice kanan 300. Okey, just nice. Okey, top kita try 300. Terlajak kurangkan sikit 270. Kurangkan lagi sikit 250. Kurangkan sikit lagi 245. Okey. So yang bawah pula kita nak crop juga. Okey, yang bawah 50. Okey. So lebih kurang macam ni lah. Kita boleh pilih kaedah untuk crop atau kita boleh pilih untuk tarik dia keluar daripada canvas. Tapi yang akan di-capture adalah apa yang berada di atas canvas. Okey, so yang ni kan dia dah jadi tak full screen. So kita nak full screen kan kita punya PowerPoint presentation ni, file kita ni. So kita boleh pilih untuk tarik. Tapi bila tarik, kalau kita masih nak full screen kan dia kan, kita boleh pilih untuk klik transform, klik kanan ya, klik kanan transform. Pastikan dia berwarna merah baru dia di-highlight. Okey. So kalau hanya ada satu je source dalam canvas tu tak apalah kan. Tapi kadang-kadang bila dah ada banyak source, banyak sources, okey kita better pilih daripada yang bahagian bawah ni lah. Kita terus klik apa yang kita nak edit tu dan kita klik kanan. Kita pilih transform. Transform, lepas tu kita ambil stretch to screen. So dia, tapi dia jadi kembang lah sebab dia jadikan dia macam tak lebar sangat kan. Lepas tu bila kita stretch, dia akan stretch jadi kembang lah. Okay, so tak apalah. So yang ni kita punya slide. Okay, lepas tu apa kita buat? Kita akan start recording. Okay, kita akan cuba start recording. Okay, start recording. Okay, dia hanya capture file ni je, dia tak capture yang lain-lain pada skrin komputer kita. So kita try start recording, saya pun tekan start recording. Okay, so saya pergi kepada PowerPoint tu. PowerPoint yang ni. Okay, saya pun mulakanlah lecture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topic for today is moment distribution method. This is the learning outcome for this topic. So kita klik lah yang kat sebelah tu. Okay, nak pindah slide kan, kita klik. Okay, learning outcome for this topic is bla bla bla. Lepas tu next slide. Next slide, kita tekan dekat tepi. Manual, kita tekan secara manual. So bila kita tekan manual ni, so apa yang appear dekat skrin ni lah adalah apa yang di-capture pada OBS. So dah selesai, kita balik kepada OBS. Kita klik OBS, kita balik pada OBS. Okay, balik pada OBS. Okay, kita kejap balik pada OBS. Okay, balik pada OBS. Nampak tak dia dah bergerak ke sini kan? Dan kita stop recording. Kita stop recording. Jadi, apa yang dirakamkan, apa yang direkod adalah hanya Microsoft PowerPoint yang kita nak record lecture kita tu lah kan. So, kita boleh tengok baliklah hasil recording tu. Okay, dah selesai. Kita dah stop recording. Kita boleh tengok hasil dia. Dekat mana? Kita tekan file. Kita pilih show recording. Show recording. Okay, show recording. Selalunya saya akan refresh balik lah. Refresh balik according to date. So, saya akan klik yang paling atas lah. Okay, so saya pergi kepada PowerPoint tu. PowerPoint yang ni. Okay, saya pun mulakanlah lecture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topic for today is moment distribution method. This is the learning outcome for this topic. Kita klik OBS. Okay, macam tu hasil okay, kalau kita pilih display capture. Macam tu dia punya hasil ya. Okay,
Hasil bila kita pilih display capture. Okey. Lepas tu kan macam tak berapa interaktif kan? Macam tak berapa interaktif sebab apa? Sebabnya dengar suara je bila hasil recording tu kan. So macam tak berlaku, macam tak ada eye contact pula kan. Macam kalau saya personally, kalau saya buat video, saya nak letak muka saya dekat skrin. So itu yang saya nak tunjukkan. Okay, macam mana cara untuk kita masukkan muka dekat skrin. Okay, kejap lagi saya akan tunjukkan yang teknik yang lagi satu. Macam mana nak control skrin. Ini kan teknik yang pertama kan. Ada banyak teknik cara untuk kita masukkan PowerPoint ke dalam OBS. Okay. So sekarang ni pada sources yang sama, saya nak masukkan, okay, ada kita test apa kita nak masukkan. Contoh kita klik di sini, saya nak masukkan, kalau kita nak masukkan gambar kita ke dalam canvas tu, ke atas canvas tu, maksudnya bila kita record PowerPoint tadi, okay, ada gambar kita sedang bercakap. Okey, jadi kita pelajar-pelajar akan nampak slide dan akan nampak juga kita di screen. So akan ada eye contact berlaku dekat situlah. Okey, jadi untuk masukkan gambar kita pilih video capture device. Video capture device. Okey, so by default dan kita boleh rename, by default ada nama dia kat situ. Kita boleh rename, kita klik OK. Klik OK. So kita pilih kamera saya akan pilih kamera. Saya akan pilih kamera Logitech ni dah digunakan untuk Microsoft Teams. So saya akan pilih kamera yang lain. Yang ini. Okey, yang ini. So saya tekan OK. Tekan OK. So kalau kita dah memang ada duduk di ada background yang cantik kan dekat rumah kita ke kat office kita kan. So tak apa je, kita boleh je pakai gambar ni, kita kecilkan. Kan kita kecilkan. Okey, ataupun gambar ni macam mengganggu sangat, besar sangat kan. Kita nak Kita nak crop gambar ni, nak fokus kat muka je kan. Nak fokus kat muka je, jadi kita boleh crop. Okey, kita crop. Yang ni saya guna teknik crop cara pantas. Nampak tak? Saya gunakan teknik crop cara pantas. Okey. So, okey, tadi yang dah cantik tu, yang dah dapat position yang dah sesuai, kita boleh lock ya. Kita lock supaya bila kita gerakkan tu dia tak bergerak. So yang kita nak gerakkan sekarang ni adalah gambar ni. Gambar ni kan tak final lagi kan. Okey, gambar ni. So, kalaulah contohnya kan kita nak masukkan gambar kita dan kita tak ada green screen. Kita tak ada green screen, kita boleh je kecilkan fokus muka kita je. Macam yang ni pun masih besar lagi kan. Nak fokus, nak kecilkan lagi. Supaya nampak muka je kan. Tak nak nanti gambar kita ni sampai tutup kita punya slide kan. Okey, kecilkan. So, letaklah kat mana-mana. Okey, so bolehlah start recording. Okay, boleh start recording balik, kita test. Okay, start recording. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's look at together the basic concept of moment distribution method. So kita buka je PowerPoint kita tu. Okay, so kita klik je, dia akan tukar lah. Gambar kita masih statik lah dekat tempat yang kita dah set tadi tu. Tapi slide ni bila kita klik, so dia akan tukar lah. Dia akan tukar. So dah selesai presentation, kita nak end recording kita tu. Kita open balik OBS dan kita stop recording. Okay, kita stop recording. So boleh tengok hasil dia dekat sini, file show recording. Macam biasa, saya akan selalu refresh by date ya untuk tengok yang latest sekali. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's look at together the basic concept of moment distribution method. So kita buka je PowerPoint kita tu. Okay. Okay, so kalau contohnya kita nak touch up sikit kita punya slide ni kan. Nak touch up kita punya slide. Nombor satu apa yang saya nak tunjukkan. Kita nak contohnya nak letak gambar ni dalam frame. Dalam frame.
Okey, so frame ni kita boleh sebenarnya cari dekat okey, saya tunjukkan ya. Kita cari dekat mana? Dekat sini. Okey, kita boleh pilih frame green screen. Frame green screen sebab apa? Saya nak touch up sikit gambar saya tu, saya nak letak saya dalam frame. Okey? Saya nak letak saya dalam frame. So sekarang ni sebab saya ada belakang green kan, green screen tu. Tapi kalau contohnya kita tak ada green screen tu, kita kat rumah ada gambar kita kat pejabat ataupun kat rumah je kan. So kita nak touch up sikit, kita nak letak kita dalam frame. Okey, so ada banyak pilihan, kita Google sahaja. Okey, ada banyak Okey, contohnya saya nak ambil yang try yang ini. Okey. Okey, mana-mana lah. Okey, mana-mana tak apa. Sebab apa? Saya dah simpan pun stok file-file ni dalam saya punya dokumen. Okey, sekejap ya. Okey, kat mana green screen? Okey, so ada banyak pilihan green screen. So boleh pilih sahaja. Kita just save daripada Google tu. Lepas tu kita simpan dan kita bila nak gunakan kita just ambil je lah daripada sini. Okey, so kita ambil satu ya. Daripada sini cara nak masukkan ya kan. Kita pergi balik pada OBS. Pergi balik pada OBS. So kita nak masukkan frame pada gambar saya ni kan. So apa yang saya perlu buat? Saya akan gunakan fungsi kat sini dekat sources. Saya perlu add image. Image ya. Add image. Okey, add image. Lepas tu saya klik OK. Saya browse file yang tadi. Okey, dia di dalam yang ni. Okey, green screen. Kita tengok yang mana satu nak pilih. Okey, kejap. Yang mana yang quite sesuai. Contohlah saya pilih yang ni. Sebab gambar tadi pun macam lebar sikit kan. So, pilih yang ni. Okey, saya pun tekan OK. So, dia dah masuk dekat sini. Okey, ini frame tu. So, saya letak kat sini. Saya nak masukkan gambar saya ke dalam ni. So, apa saya perlu buat? Bila ada saja hijau ni, tak kisah hijau tu dekat belakang kita ke, okey, background kita ataupun hijau pada gambar. Kita boleh gunakan fungsi chroma key untuk kita jadikan hijau ni transparent. So, untuk jadikan dia transparent, bila dia yang hijau ni jadi transparent, so gambar saya yang kat belakang ni akan appear lah dekat depan. Okey, so apa yang saya perlu buat? So, saya hanya perlu pilih image yang tadi ataupun bila dia merah ni maksudnya dia dah di-highlightkan. So, kita klik filter. Klik filter, kita cari satu term yang nama dia chroma key. Chroma key. Okey, filter ya. Add filter chroma key. Okey, jangan risau. Chroma key ni saya akan ulang banyak kali sampai esok. Okey, so chroma key dah jadi transparent. So kita tekan close. So nampak tak? So gambar saya dah masuk. Okey, yang ni nak kecilkan sikit. Okey. Yang ni boleh play dengan kita punya cursor shift, alternate. So kena try lah yang ni. Okey, macam tu. So anggaplah gambar yang hijau yang saya punya tu adalah background saya kan. Okay, so dapatlah gambar dalam frame. So boleh cari frame yang cantik lagi lah. Okay, ada yang buat design ni dia letak gambar dia dalam handphone, dalam iPhone contohnya kan. Pun boleh. Okay, so dua-dua ni kalau dah okay, dah cantik, dah puas hati dengan dia punya size. Okay, dah puas hati. Okay. Okay, boleh adjust dia punya size. Okay, macam ni. Okay, contohlah kan. Okay, so dah okay kan? Dah okay. Kalau kita boleh juga groupkan yang ni. Maksudnya yang kita set ni kita boleh groupkan. Contohnya kita klik dua-dua image dan juga yang tadi tu, video capture device. Okay, so kalau dah cantik kita klik dua-dua ni. Kita pakai shift ya. Shift, image dan video capture device ni kita nak groupkan sekali. So kita klik kanan.
dan kita pilih group selected item. Okey, kita pilih group selected item. So kita namakan balik okey yang ni yang kita groupkan tu. Okey, namakan balik. So selepas kita dah groupkan, kita lock. Okey, so sekarang ni kalau kita angkat dia bergerak sekali lah. Dia dah bergerak sekali. Contoh kita letak kat atas. Okey. Itu kalau kita pakai fungsi pakai video capture device, kemudian kita tak ada green screen, kita nak masukkan frame dan kemudian kita nak groupkan dia. Okey, so kalau kita nak ungroup pun boleh. Kita nak ungroup lagi sekali, pergi dekat bahagian source pada group, kita klik kanan dan kita ungroup. Okey, kita ungroup. Kita ungroup. Okey, lagi 8 minit sebelum pukul 11 ya. Pukul 11 nanti kita akan berhenti rehat sekejap. Okey, so saya dah ungroup. Bila saya ungroup, jadi sekarang ni dia dah jadi asing-asing balik lah. Okey, now saya nak buang image. Okey, image jadi saya nak remove. So saya boleh remove sahaja. Okey, kita unlock balik. Unlock. Okey, unlock baru dia boleh bergerak lah. Nampak tak? Okey, dia dah boleh bergerak. Okey, sekarang ni saya nak remove image. Saya just klik dan kanan dan remove. Yes. Okey, sekarang ni sebab saya ada green screen. Saya berada, background saya adalah green screen. Green saya ni saya boleh guna teknik chroma key dan saya boleh hilangkan. Okey, kejap Okey. Okey, sekarang ni saya nak hilangkan green screen yang berada di belakang saya ni. Okey. Nak bagi nampak tangan sikit lah. Ni terpotong tangan kan. Okey. Bagi nampak tangan sikit. Yang ni saya guna fungsi crop versi pantas. Okey, so nampak tak hijau ni? So hijau ni, okey, so gambar saya ni dengan background hijau. Okey, saya akan gunakan sekali lagi fungsi chroma key. So macam mana cara nak dapatkan fungsi chroma key tu? Boleh klik pada gambar. Okey, kita pilih filter ataupun klik pada video capture device, dia pun akan highlight gambar kita. Klik kanan, pilih filter. Okey, pada bahagian filter ni, sekali lagi kita add, kita cari chroma key. Chroma key. Okey, so dia dah jadi transparent. Okey, kalau macam so kat sini kan cahaya tu memainkan peranan. Kalau kita ada cahaya yang cukup, kita punya filter tu cantik. Tapi kita masih boleh untuk edit, kita klik balik chroma key, kita go back to filter. Go back to filter. So kita buat setting sikit, klik chroma key, nampak tak ada bar dekat sini kan? Okey, yang kita tak boleh kacau adalah opacity. Yang lain-lain tu kita boleh adjust lah, kita boleh adjust. Kalau nak tengok hasil dia, kita letak sebelah macam tu. Okey, kita nak hilangkan yang sebelah kanan yang nampak tak berapa sharp tu kan. Okey, kita cuba dekat similarity. Okey, dah hilang kan? Kita tengok dekat smoothness. Kita tengok, kita boleh adjust. Lepas tu dekat okey, opacity jangan kacau sebab opacity ni akan jadikan gambar kita transparent. Okey, lepas tu contrast. So yang ni kita boleh try and error lah, kita nak gambar kita nampak macam mana kan. Okey, so dah okey. Gambar pun dah okey, so kita letak kat sini, contohnya letak dekat sini. Kemudian kita dah cantik setting semua lah, position pun dah kita letak dah cantik, kita lock. Okey, kita lock. So sekarang kita dapat lihat kita punya design pada OBS kita, PowerPoint kita, okey, bersama gambar kita yang berada di atas skrin PowerPoint. Okey. Okey, so sebelum rehat ni saya nak cerita tentang satu benda yang penting tentang audio. Okey, sekarang ni sebab saya live daripada Microsoft Teams, saya pakai headphone. Okey, so suara yang masuk ke yang tuan-tuan dan puan dengar adalah suara daripada headphone saya. Okey, dan saya pakai satu lagi mikrofon. Okey, ini mikrofon Boya ni. Mikrofon ni yang tadi saya pilih untuk masukkan ke OBS.
Okey, so mikrofon ni dia memainkan banyak peranan lah. Mikrofon ni dia ada banyak fungsi dan mikrofon ni pun ada macam-macam. Okey, kalau macam kita tak ada external microphone, kalau tak ada external microphone, contoh gambar ni nak besarkan sikit kejap. Okey, sini. Okey. So kalau contohnya kan, saya nak cerita pasal fungsi mikrofon ni, mikrofon audio. Okey, so kita ada audio daripada laptop yang pertama. So kalau kita tak ada apa-apa external mikrofon yang kita boleh connectkan dengan kita punya komputer, jadi kita boleh pakai yang internal microphone. Internal microphone ni dia tak ada filter lah, Okey, dia lain kalau perbezaan antara external dengan internal microphone. Lepas tu kita juga boleh gunakan mikrofon yang kita dapat, earphone yang kita dapat masa kita beli handphone tu. So yang earphone tu ada mikrofon. Earphone tu boleh connect dengan kita, kalau kita sambungkan dengan komputer, okey, so dia boleh jadi external microphone juga. Okey, lepas tu kita boleh juga pakai mikrofon macam yang saya pakai ni. Okey, ada banyak brand mikrofon, ada macam yang ni Boya, ada Lavalier, ada banyak lagi lah. Ada yang kat Shopee tu macam-macam jenis mikrofon. Okey, lepas tu ada yang mikrofon yang datang bersama headset. Okey, mikrofon yang datang bersama headset dan okey, ada banyak lepas tu okey. Bila kita nak masukkan gambar kita dan kita nak record bersama dengan slide kita kan. So gambar, ada gambar kita dan ada audio masuk. Okey, so yang ni penting kita kena faham. Sebab apa? Sebab kadang-kala mungkin tuan-tuan dan puan perasan ataupun tidak, kalau kita tengok kadang-kadang live dekat Facebook tu kan, suara dan mulut dia tak sync. Okey, suara dan mulut dia tak sync. So dia sebab apa? Sebab gambar kita ni, maksudnya gambar kita yang masuk ke OBS, okey, daripada kamera yang kita pilih dan juga suara kita yang masuk ni, kalau dia dalam satu frekuensi, dia cantiklah mulut dan audio tu masuk, dia nampak samalah kan. Tapi kadang-kala kita, saya juga pernah mengalami situasi tu. Okey, saya tukar, saya ada beberapa jenis mikrofon sebab saya try and error kan. So saya tukar mikrofon, saya tengok apa hasil dia kan. So kadang-kala bila saya buat recording, saya tengok suara dan mulut saya tak tally. Jadi memang nampak sangat tak cantik, tak best. So kalau tuan-tuan dan puan-puan mengalami masalah macam tu, apa nak buat? Okey, saya ada satu headphone dekat rumah. Yang semalam pun saya test guna mikrofon tu. Bila saya record, saya cakap, saya play balik, saya tengok suara dan mulut memang tak tally. So kalaulah tuan-tuan dan puan-puan mengalami masalah tersebut, apa yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat, macam yang ni Boya so far okey sebab dia mungkin sebab frekuensi dia tu dan frekuensi audio, mikrofon dan juga kamera tu dia satu frekuensi. Jadi cantiklah kan dia punya audio tu. Audio dan mulut kita tu. Okey, so kalau tak sama, apa kita nak buat? Okey, yang tu saya akan sambung selepas rehat ni. Saya akan tunjukkan teknik bagaimana untuk kita bagi dia jadi sync. Okey? Kita sambung kembali webinar kita. Diharap tuan-puan masih bersama kami lagi. Jika ada sebarang pertanyaan, sila komen di Facebook Live kami ataupun tinggalkan soalan di bahagian Q&A Microsoft Teams. Dr. Su akan menjawab segala persoalan tuan-puan semasa sesi Q&A nanti. Link kehadiran kami akan share 15 minit sebelum sesi tamat. Pastikan tuan-puan terus bersama kami hingga ke hujung webinar ini. Dipersilakan Dr. Su untuk sambung semula sesi webinar pada kali ini. Assalamualaikum. So kita akan sambung balik So yang ni saya akan remove sekejap. Okey. Okey, saya nak highlight tadi pasal audio yang tak sync dengan kita punya mulut tak sync. So kalau tuan-tuan dan puan-puan menghadapi masalah tu, apa yang nak kita buat ialah okey, kita kena video capture device ni. Kita masukkan gambar kita. Okey, video capture device, kita pilih kamera. Okey. So kalau bila kita kita kena test recording. Kalau suara tak tally kalau suara tak tally tu maknanya kan kita kena buat apa tahu?
Okey. Saya nak tunjukkan sekarang, kita perlu pergi dekat, okey, dia boleh klik dekat sebelah, dekat audio mixer, mikrofon, audio mixer, mikrofon dekat ada butang setting tepi ni pun boleh. Dia ada advanced audio properties. Advanced audio properties. Kita boleh klik dari sini ataupun kita juga boleh dapatkan advanced audio properties ni daripada bahagian atas under edit. Under edit, lepas tu dia ada advanced audio properties. Okey, so pada mikrofon, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menghadapi masalah tak sync tadi, okey, sila ingat satu nombor ni, dia macam magic number. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan 220. 220 kemudian tekan close lah. Lepas tu test balik recording dan insya-Allah memang akan solve problem yang mana suara tak sync dengan gambar tu. Okey, macam sekarang ni saya pakai Boya, alhamdulillah suara cantik, so tak perlu set apa-apalah. So kalau saya set dia akan lari balik suara tu. Okey, ni saya biarkan as default. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi saya dah tunjuk teknik bagaimana saya masukkan PowerPoint kan. Okey, now saya nak tunjukkan pula macam mana kalau kita nak masukkan input daripada contohnya PDF file ataupun kita nak masukkan kita punya whiteboard, kita nak menulis atas skrin dan kita boleh record benda tu. Dia akan keluar dekat OBS. Okey. So gambar saya ni saya nak betulkan balik. Okey, nak crop cara pantas tadi kan. Kalau daripada komputer window kita kena tekan alternate ya. Alternate. Nampak tak? Alternate ya. Alternate dan gerakkan cursor ya. Alternate. Alternate. Tapi kalau guna daripada komputer Mac ataupun keyboard Mac, kita kena tekan control option. Dia benda yang sama. Okey, benda yang sama. Okey, lepas tu yang ni. Okey. Sekarang ni kan. Okey, saya tak dulu kat sini. Okey, sekarang ni apa yang saya nak buat? Saya bawa saya punya iPad. Okey, saya punya iPad. Saya nak masukkan apa tau? Okey, saya nak masukkan. Okey. Saya nak masukkan whiteboard daripada Microsoft Whiteboard ataupun daripada Microsoft OneNote. Microsoft OneNote. So macam saya sendiri background engineering, so subjek calculation. So memang tak boleh hanya berpandukan Microsoft PowerPoint untuk mengajar para pelajar. Jadi saya memang akan lebih banyak menggunakan digital ataupun virtual whiteboard ni ataupun boleh juga menggunakan OneNote untuk kita terus tulis di atas skrin dan kita boleh terus record skrin kita tu. Okey, so cara dia macam ni. Okey, sekejap kita pergi balik dekat. Okey. So daripada Office ya, daripada Office. Okey, kita semua staff UiTM, pelajar-pelajar UiTM, kita ada satu kelebihan di mana kita ada akaun Microsoft Office 365. Okey, so daripada sini Microsoft Office 365 saya dah sign in. Okey, saya pilih all application. All application kita dapat lihat ada pelbagai apps daripada Microsoft Office 365. Okey, so saya nak pilih salah satu, okey, whiteboard ya. Whiteboard. Contohnya saya pilih whiteboard dari sini. Okey, of course kita kena sign in terlebih dahulu. Kalau dah sign in dia akan, kita just klik sahaja. Okey. Yang ini ya. Okey, ni yang saya dah create malam tadi. Okey, so saya klik yang ni, kita boleh create new. Kita boleh create new juga. Okey, yang ni kita boleh klik. Saya pilih yang tadi yang saya dah sediakan. Okey. Kita open Microsoft Whiteboard di laptop yang kita nak capture, window capture masuk ke OBS menggunakan browser, dan daripada iPad kita boleh install Microsoft Whiteboard. Okey. Microsoft Whiteboard. Okey, so screen whiteboard ni, okey.
whiteboard ni dia pun infinity. Dia boleh kecil, dia boleh besar, dia boleh ke kanan, dia boleh ke kiri, semua boleh ya. Okey, kita boleh tulis juga dekat sini, tapi takkan kita nak menulis atas kalau kita ada touch screen, laptop touch screen pun kita agak sukar nak menulis di atas skrin yang menegak. So saya memang akan pakai skrin kedua iaitu iPad saya. Okey, so apa yang saya boleh buat daripada Microsoft Whiteboard pada iPad. Okey, pada iPad, Microsoft Whiteboard. Okey, pastikan dua-dua kita sign in dan dia akan auto sync. Okey, so okey, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak masukkan skrin ini ke dalam OBS. So saya pergi balik pada OBS. Okey, saya klik tambah window capture. Okey, so yang ni whiteboard kan? Whiteboard. Okey. Okey, kalau dia tak terus appear, kita boleh pilih lah daripada sini. Kita klik dan kita pilih lah mana yang kita nak masukkan. So yang ni macam dia dah klik, dia dah masukkan terus. So kita tekan OK. Okey, so nampak tak? So kita nak adjust size dia tu kan. Daripada browser tadilah. Browser dia sini. Bukan, browser dia yang ini. Okey, yang ini. Kan, yang ini. So kita boleh besarkan. Kan, besarkan. Okey. Besarkan macam ni. Lepas tu pergi balik dekat OBS. Nampak tak? Okey, sekarang ni kita tak nak yang atas-atas tu. Sama juga kita nak crop dia. Kita nak crop skrin ni. Kita nak crop. Okey, alternate ya, alternate. Okey. Kita boleh adjust lah. Okey, so dia keluar tu tak apa. Cuma dia akan capture yang ada di dalam canvas kita. Okey, so kalau sekarang ni gambar kita dah terlepas ke belakang. Okey, sebab dia apa yang kita masukkan kemudian dia akan letaknya di atas. Okey, so apa kita nak buat? Kita boleh klik. Okey, kita daripada whiteboard contohnya dekat bahagian sources kita klik whiteboard, klik dan pilih order untuk kita pindahkan whiteboard ke belakang, bottom. Okey, so nampak macam ni lah. Nampak macam ni. Okey, nampak macam ni. Kalau dah cantik position, okey, sekarang kita nak hilangkan green screen. Sekali lagi kita pilih filter dan kita add chroma key. So dia dah hilang. Okey, close. Okey, macam ni. Kalau tadi nak betulkan tadi kan macam saya dah tunjukkan tadi, kita klik balik chroma key sini. Okey, so kita boleh adjust. Okey. Okey. Okay, once dah okey kita lock. Kita boleh lock. Okey, ni kita dah lock. Okey, kita dah lock. Okey, kita tulis daripada iPad. Okey, webinar. OBS Studio. Okey, kita boleh tulis daripada iPad, so kita akan dapat lihat di skrin. Okey, so kita record seperti biasalah. So okey, OBS Studio kalau kita bergerak, okey, dekat situ tak bergeraklah, dekat iPad kita boleh tulis macam biasalah. OBS Studio pada 18 dan 19 hari bulan 3 Mac. Hari bulan Mac. Okey, 2021. Okey, tukar font. Okey, so kalau subject calculation, senanglah untuk kita menggunakan
yang ini menggunakan Microsoft Whiteboard untuk tujuan kita menggantikan real whiteboard kita tu kan kita perlu chalk and talk kan. So kita akan pakai salah satunya boleh menggunakan Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard. Itu salah satu. Okey, satu lagi so lepas kita dah masukkan cantik kat sini, kita hanya mengajar macam biasa, kita tulis di kita punya iPad sambil kita tengok kita pandang skrin pada OBS dan kita record. Okey, kalau ada keperluan untuk kita switch antara contohnya kan, kita nak switch antara slide kita dan juga kita punya whiteboard ni, apa kita buat? Kita boleh letakkan lebih daripada satu window. Maksudnya yang tadi yang PowerPoint tadi tu kan, PowerPoint tadi tu kita pilih window capture, tadi saya dah delete kan. Okey, yang ni PowerPoint. Okey, PowerPoint boleh pilih dari sini, PowerPoint, mana dia punya PowerPoint tu? Okey, macam dah tutup Sekejap. Okey, ada kat sini. Okey. Dia tak boleh minimize dia kena always open. Okey, contohnya kan saya nak masukkan PowerPoint. Mana satu PowerPoint tu? Sekali lagi. Cancel. Okey, PowerPoint. Properties. Untuk edit kita pilih properties kan. Okey, so yang ni. Tekan OK. So kita boleh tindihkan tapi kita boleh pakai fungsi mata tadi. Kalau masa kita nak cerita, kita nak explain guna PowerPoint, kita tutuplah yang whiteboard tu, tutup mata whiteboard. So tinggallah yang ni. So yang ni contohnya kan. Okay. Boleh guna fungsi tarik ataupun crop. Mana-mana lah. As long as kita dapat, kita boleh capture letak. Tapi nampak macam fungsi crop lagi better lah. Sebab kita boleh crop terus. Okay. Yang mana yang kita nak. Okay. Macam ni. Okay. Yang ni dan yang ni. Okay. Okay, sebenarnya yang ni kan kalau nak buat full screen pun boleh. Kalau nak bagi efek ada macam canggih sikit kan. Nak bagi efek canggih kita letak macam ni je kan. Lepas tu kita boleh add background. Kita boleh add background, contohnya kita add, saya nak letak satu video as background. So apa saya buat, saya boleh pilih image, media source. Okay, saya boleh pilih media source. Media source saya pilih, okay, saya klik loop. Sebab video tu pendek je. Saya nak pilih satu daripada stok yang ada dalam folder saya. Okay, yang ni. Ada video background. Video background. Okay, contohnya saya nak letak video yang ni lah. Yang merah ni. Okay. Okay, so dia paling atas sebab dia paling kemudian kita tambah. So kita nak pindahkan dia ke belakang. Macam tadi saya dah tunjuk, kita klik kanan, pilih order. Pilih order, kita move to bottom. Move to bottom. So nampak interaktif sikit lah kan. Okay, so kita pun masa kita nak menggunakan PowerPoint, kita klik sahaja PowerPoint, kita tutup mata pada whiteboard. Kemudian bila kita nak menggantikannya dengan whiteboard, kita tutup yang ni, kita klik whiteboard. Okay, dan kita tutup PowerPoint. Okay, so dia akan go back macam ni lah. Okay, so ini adalah apa yang kita boleh buat menggunakan OBS, okay, untuk fungsi satu scene. Satu scene. Okay, sebenarnya ada banyak lagi yang kita boleh masukkan, tapi untuk tujuan yang basic video lecture kita kan, kita boleh gunakan yang ni. Okay, selain daripada PowerPoint dan juga whiteboard ni kan, saya nak tunjukkan kalau kita dah ada PDF. Lepas tu kita nak conteng dekat PDF kita tu kan. Okay, so saya tutup PowerPoint, saya tutup whiteboard. Okay, saya tutup yang ni. Yang background ni pun saya tutup dulu. So tinggal gambar saya je. Okay, so sekarang ni saya nak masukkan contoh PDF. Boleh tak kita masukkan PDF? Okay, so saya nak open satu PDF file. Saya nak open satu PDF. Okay.
Yang ni. Yang ni Okey, ini PDF. So yang boleh digerakkan cursor dia macam ni kan, PDF. So kita boleh je kan nak mengajar guna PowerPoint pun boleh, PDF pun boleh kan. Okey, so katalah kita nak masukkan PDF dalam template OBS tadi. Okey, so yang paling penting kita kena open siap-siap. Okey, kita go back to OBS. Okey, now kita sekali lagi pilih window capture. Window capture yang ni kita masukkan PDF. PDF. Okay, so dia dah open terus PDF. Okay, kita crop. Okay, alternate dan gerakkan mouse daripada window. Kalau daripada MacBook. Okay, kita pakai control option. Dia kena warna hijau baru dia boleh crop. Okay. Ni tak payah. Okay, macam ni je. Okay, boleh ikut kita nak design dia macam mana, nak full screen ke, nak separuh screen ke, ataupun gambar ni kan kita nak letak dalam green screen frame contohnya kan. Okay, contohnya saya nak masukkan yang PDF kita ni, kita nak design kita punya template bagi lagi nampak interaktif kan. Okay, saya nak masukkan satu image dekat sini. Image. Okay, daripada stock green screen yang saya dah save dalam my computer. Okay. So dekat sini green screen. Okay, contohnya saya nak masukkan di sini. Okay. So apa yang saya nak buat, yang gambar green screen laptop ni, saya kena full screen kan terlebih dahulu guna transform stretch to screen. Okay, transform stretch to screen. Kemudian yang hijau ni kita boleh filter dan set chroma key untuk jadikan green screen kita transparent. Okay, so kita adjust. Kita adjust. So yang ni masuk dalam ni. Boleh adjust size dia. Kan, boleh adjust size dia. Okay, so gambar saya tadi, saya pindahkan ke atas, order, move to top. Okay, nak ubah position lah. Okay, tadi lock kan, so saya unlock balik, so saya ubah. So nak letak kat sini. Okay, so kita buat recording, kita boleh buat recording. Okay, contohnya kan kecilkan sikit sebab nak control PDF kan, nak control PDF. So yang ni saya pakai kecil cukup sebab saya cuma nak control saja PDF ni. Kan? Okay. Okay. Kita kena set dulu baru kita kecilkan sebab dia ikut saiz tu . So yang ni kena ubah balik sebab dia akan ikut saiz tu. Saiz yang kat sini ni dia akan ikut. Okay, betulkan dulu baru kita crop balik. Okay. Okay, macam ni. Ubah balik. Kalau dah okay, nanti kita lock. Okay, so yang ni cukup setakat kita boleh buat macam ni lah. Okay, kejap. Okay. So macam yang ni kan dia ada image dengan ni kan. Tutup mata sekejap. Window capture device image. Yang ni image ni yang TV ni lah. So kalau bila dah banyak-banyak macam ni, better kita rename. Okay, supaya kita tahu image tu refer to which one. Kan, kalau buka, okay, kita tahulah yang ni kan. So kalau yang ni, screen yang ni kenapa jadi macam tu, PDF satu je. Okay. Okay, macam ni. Okay, so bila kita gerakkan nampak tak? Okay, so kita bolehlah buat recording macam biasa.
Kalau ada keperluan untuk kita tukarkan ke whiteboard, kita tutup mata yang ini. Kita kena groupkan siap-siap lah sebab ada dua image dan juga power PDF kan. So kita kena groupkan siap-siap. Lepas tu kita boleh tutup mata, buka mata. Okey, lepas tu kita boleh start recording macam biasalah. Okey, satu lagi yang saya nak tunjukkan adalah daripada Microsoft OneNote. Microsoft OneNote, okey, saya dah sediakan link dia dekat sini. Okey, maksudnya daripada Microsoft Team ya, daripada Microsoft Team. Okey, daripada Microsoft Team, contohnya ini adalah kelas saya. Okey. Daripada kelas notebook. Daripada kelas notebook, Microsoft bagi yang yang belum familiar yang dah familiar mungkin dah tahu kelas notebook dalam Microsoft Team ni adalah Microsoft OneNote. Okey. So saya klik satu file kat sini, satu file kat sini contohnya week 3. Ataupun tak naklah, saya nak pilih satu topik dekat sini yang ada textbook. Yang ada textbook, mana dia yang ada textbook? Okey, yang ni apa? Ini video. Sekejap ya. Okey, tengok stiffness method. Ada textbook dekat sini. Textbook. Okey, so yang ni saya nak tunjukkan cara pantas. Cara pantas, okey, untuk kita open file ni, okey, file ni, kita open file ni. Daripada sini, okey, kita klik kanan, kita copy link to this page. Copy link to this page. Okey, copy link to this page. Okey. Lepas tu daripada saya selalu kan bila saya copy link to this page tu, saya letak dekat Telegram. So nanti dekat iPad saya tu saya gunakan Telegram, saya klik link tersebut. So saya akan terus open file ni daripada iPad. Okey, so yang ni saya kena open in browser. Open in browser. Kalau open in desktop kan, bila masukkan dekat OBS tu dia tak nak bergerak. Dia tak nak bergerak. So yang ini pada kelas notebook. So yang ni kita klik ni untuk full screen. Klik ni untuk full screen. Contoh yang ini kan. Ini my textbook. Okey, lepas tu daripada OBS. Okey, kita nak masukkan lagi satu. Kita nak masukkan, kita add lagi satu window kat sini. So yang lain-lain saya tutup kecuali gambar saya tu. Okey. So saya add window capture. Window capture. So ini adalah OneNote. Ini adalah OneNote. Okey, so dah appear dekat sini. Saya tekan OK. So sama juga saya nak crop lah. So memang fungsi crop ni antara fungsi yang paling penting untuk kita faham lah. Okey. So kalau macam ni. So yang ni boleh besarkan. Okey. So kalau nak full screen kan terus kan. Kita terus je klik transform dan stretch to screen. Okey, stretch to screen dan gambar saya yang dah di belakang tu saya kedepankan dengan pilih order move to top. Okey, so dari sini tadi dekat topik stiffness. Okey, stiffness method textbook. Okey, textbook. So kita open dari iPad lah, kita open daripada iPad. Okey.
So bila kita tulis dari iPad, kita pakai fungsi draw kita pakai fungsi draw. Okey, nampak tak? Okey, sekejap. Okey, dia akan terus sync. Okey, dia akan terus sync. Nak make sure dia ada bergerak ni, kita gerakkan dekat sini. So kita tengok balik OBS tu. Okey, so dia dah bergerak lah. Dia dah bergerak. Okey, contoh macam ni. Okey, trust. So kena tengok dua-dua skrin lah baru nampak yang kita nakkan adalah apa yang kita tulis tu masuk tepat-tepat dekat skrin OBS. So kita bolehlah recording seperti biasa. Okey. So macam yang ni kita kena macam yang saya explain tadi, kalau mana-mana source yang kita gabungkan kan kita kena groupkan siap-siap lah supaya kita boleh main dengan mata tu lah. Main dengan mata tu. Macam ni kita tutup mata, dia hilang. Kita boleh appearkan balik laptop dengan PDF. Tapi dua-dua ni better kita groupkan. Okey, sebab dia sekali kan. Dia bersekali kita groupkan dan kita rename. So yang ni PDF. PDF tu. Nama dalam ni dia tak boleh repeat the same name. Okey, so kita kena namakan yang baru. So yang ni kita lock. Okey, lock. Lepas tu so senanglah untuk kita control. So OneNote tak apa sebab OneNote tadi saya set OneNote ni kan dia satu je kan. Lepas tu yang PowerPoint tadi ada yang video tadi dengan yang ni, yang OneNote PowerPoint dah tutup. Okay, media source. Okay, yang sebab PowerPoint tu dia kena tutup dulu. OneNote kena tutup dulu baru boleh masukkan yang media source ni dan juga whiteboard. Kan, PowerPoint. Okay, macam ni. So yang dua ni pun kena groupkan. So that bila nanti kita nak buat recording kan, kita akan klik yang betul lah. Kita akan klik yang betul. So kita akan teruskan proses recording macam biasa. Kita tekan start recording. Kita jangan risau sebab dia tak pun capture kita punya the whole screen on screen tu sebab dia hanya akan appear apa yang kita klik. Okey, dia akan hanya appear dan apa yang kita klik. Dia akan hanya appear dan hanya akan record apa yang kita klik. Okey, so kita boleh tekan recording. Contoh kita try buat satu demo sekejap sebelum sebab 11.45 dah nak naik QR code, ada lagi lebih kurang 5 minit. Okey, sekejap saya nak tunjuk demo sikit je untuk yang banyak-banyak skrin ni. Okey, sekejap. OneNote 1, yang ni PDF, PowerPoint tadi. PowerPoint dan juga media source ni. PowerPoint. Okay, dua ni satu group. Yang ni PowerPoint Yang ni PowerPoint kita group. So yang ni PPT 2. PPT 2, saya enter. Okay, kejap. Okay, saya lockkan. Lock semua. So yang ni okey. Okay, ni dah sekali. Okey, lepas tu PDF, lepas tu ada whiteboard. Okey, tutup yang ni, buka whiteboard. Okey. Okey. Okey, nampaknya dah hampir 2 jam masih lagi dalam single scene single scene. Okey, so kita start recording macam biasa. Kita start recording macam biasa. Kita pilihlah satu untuk kita start recording. Lepas tu kita pun akan tekan start recording dan kita akan record. Okey, yang ni fungsi recording. Fungsi recording untuk single scene. Okey, saya kena stop sharing ni sebab QR code nak dimasukkan dan saya akan entertain soalan terlebih dahulu. Yang multiple screen tu dia sebab dia ada dummy sikit dengan yang esok punya sesi. So since tak sempat hari ni sebab saya nak bagi semua penonton faham terlebih dahulu fungsi-fungsi yang terdapat pada sources especially untuk kita tambahkan pelbagai jenis input sources. So kita akan sambung multiple scene
bersekali dengan multiple scene untuk live streaming esok. Okey. So saya akan entertain soalan daripada Microsoft Teams terlebih dahulu. Okey. Okey, sementara menunggu QR code dimasukkan. Sekejap saya cuma nak publishkan sekejap. Ada beberapa soalan ya. Okey, saya tengok soalan ya. Soalan, okey saya cuba jawab setakat mana yang saya mampu jawab. Okey, macam mana nak buat cursor warna-warni. Okey, yang ni dia pada setting mouse. Pada setting mouse dalam komputer kita, laptop tak jadi infinity tu. Nak ubah setting di mana. Okey, kalau jadi macam tu, so dekat YouTube tu klik saja search di YouTube tu kan saja how to fix blank screen OBS. Okey, di YouTube. Okey, pergi dekat YouTube, type how to fix blank screen OBS. So ada banyak tutorial yang explain macam mana nak betulkan balik setting supaya dapat infinity screen tersebut. Okey, kita tengok lagi soalan lain. Okey, soalan lain. Macam mana guna audio mixer kalau kita papar skrin dekat Teams, Webex? Okey, yang tu saya nak cerita esok tapi since dah ada soalan saya terus jawab. Okey, sebab tadi kan masa saya tunjuk audio pada control setting, di bahagian audio tu kalau kita nak masukkan audio daripada desktop, maksudnya kalau kita tengah run Microsoft Teams meeting ataupun kita tengah run Google Meet, kita tengah run Webex meeting. So kita hanya perlu aktifkan desktop audio. Tadi kan saya letak disable. So kita hanya perlu set kepada default dan dia akan appear, kalau kita hidupkan yang tu, so dekat bahagian audio mixer tu dia akan ada satu bar untuk desktop audio dan satu lagi bar untuk mikrofon. So kalau kita yang organizer ataupun producer OBS ni sebagai producer only, kita tak perlu hidupkan kita punya mikrofon. Mikrofon ni kita hanya hidupkan bila kita nak bercakap, kita nak record suara kita masuk. So kalau kita sebagai producer, kita sebagai organizer untuk OBS ni dan kita nak masukkan contohnya meeting daripada Google Meet, meeting daripada Microsoft Teams, kita kena disablekan mikrofon, kita kena aktifkan desktop audio. Okey? Lepas tu Screen Infinity juga, PowerPoint guna OBS, quality tu kena check dekat kan dia ada dia punya yang bahagian setting tadi kan, kena check, kena play dengan numbers juga dekat bahagian setting untuk tu. Okey, so far sebab saya punya okey, so saya tak tengok in detail sangatlah part ni ya. Okey, kalau ada soalan tambahan lagi lepas ni boleh PM tepi. Okey, bila OBS pelajar kena pin screen. Okey, yang pin screen ni kalau kita nak masukkan contoh Microsoft Teams meeting dalam OBS memang kita pakai pin lah. Yang tu esok saya akan tunjuk. Okey, bagaimana nak crop cara pantas tadi dah jawab, pakai alternate. Tekan alternate dan juga mouse kita daripada window dan daripada Mac kita perlu pakai button control option. Jika nak tunjukkan muka semasa recording, adakah perlu sediakan dua kamera? Satu kamera dah cukup. Okey, satu kamera. Saya sekarang pakai dua kamera sebab satu kamera saya guna untuk Microsoft Teams.
Satu lagi saya gunakan untuk OBS, that's why ada 2 kamera. Tapi kalau untuk recording video kita sendiri, tak perlulah, cukup setakat 1 kamera. Cuma pasal kamera ni pun perbincangan dia panjang. Sebab apa? Kamera ni kalau yang dah biasa pakai external camera, dia memang pilih external camera rather than pakai kamera internal camera daripada laptop sebab kualiti dia memang beza. Lepas tu kalau nak bagi muka kita terang, kena ada lampu pula untuk jadikan gambar kita tu lebih terang, lebih jelas. Okey, so kamera. Dah sentuh bab kamera kan? Kamera kalau well known punya brand, Logitech lah, Logitech. Macam kamera yang saya pakai sekarang untuk Microsoft Teams adalah Logitech yang UiTM punya. Okey, yang saya pakai tadi untuk OBS adalah jenama AverMedia. Okey, jenama AverMedia. So kalau ada yang berkemampuan dia nak beli yang kamera Logitech dengan yang agak okey lah, harga dia kan bawah 500, boleh cuba Logitech lah, memang kualiti tip top. Okey, dan sebenarnya kalau kita kurang mampu nak beli yang tu, harga lebih kurang RM400, boleh cuba AverMedia dengan harga 200 dapat kamera kualiti macam yang saya pakai sekarang. Okey. Lepas tu apa beza recording OBS dengan record through PowerPoint? OBS ni boleh buat macam-macam, tapi sebab saya masih lagi cerita tentang satu scene, so saya tak boleh nak tunjukkan lebih apa yang sebenarnya OBS boleh buat dengan berbanding yang lain-lain. Sebenarnya OBS ni boleh masukkan scroll text, boleh masukkan background song, boleh masukkan macam-macam efek. Kita nak masukkan overlay, macam-macam dia boleh buat. Yang tu sebab ada pertindihan antara yang ada multiple screen dengan live streaming. Esok saya akan cover yang tu lah, since hari ni tak sempat kan. Lepas tu okey, tu mikrofon. Tadi kamera kan, okey, mikrofon pun sama. Mikrofon boleh beli yang ada yang sekali dengan headset. Kan kadang-kadang kita meeting kalau kita dengan studio kita kena beli yang headphone yang dengan headset. Yang saya pakai ni Logitech. Yang saya pakai ni Logitech, harga dalam 120 lebih macam tu kot. Tapi memang puas hati. Yang ni saya beli dekat Lazada. Okey, lepas tu jenama AverMedia pun okey. Okey, lepas tu kalau kita kan guna untuk kelas, kita macam ada conversation dengan students, so memang kena pakai yang ada mikrofon dan ada headphone sekali. Okey, lepas tu kalau mikrofon sahaja, ada jenama Boya yang well known punya jenama kan. Jenama Boya tadi ada soalan tanya kat mana nak beli. Okey. Of course kat Lazada, Shopee banyak. Tapi kalau hari ni juga nak beli, ada satu kedai dekat Bertam kios tepi McDonald. Sebelah kedai nasi Arab. Okey, ada Gadget Planet, ada banyaklah aksesori kat situ. Mikrofon Boya ni harga dia RM48. Ada berpuluh-puluh stok dekat kedai. Okey, 48. Kalau member RM45. Okey, green screen ni kalau dekat Lazada dengan Shopee banyak supply daripada China. Tapi saya beli ni daripada China. Okey, tapi saya beli kemudian second punya green screen. Ada satu kedai Lazada yang ada physical punya kedai dekat Jalan Burmah. Jalan Burmah. So boleh walk in pergi kedai tu untuk beli terus green screen dia. Okey. Apa lagi soalannya? Lepas tu kan sebenarnya kita kan contoh pensyarahkan, kita last semester kita dah record kita punya kelas-kelas dengan pelajar kan. Kita boleh gunakan video yang kita dah record, masukkan balik dalam OBS, kita setting baru, kita boleh record sekali lagi. So dia boleh record atas recording OBS. Contohnya sebelum ni kita dah ada video, contohnya PowerPoint yang kita dah buat video sebelum ni, dah lama buat kan. Tak letak buka apa semualah, gambar PowerPoint, kita rakam, kita cakap, kita rakam. Kemudian kita dah kenal OBS, kita nak
kita nak edit, kita nak jadikan video tu lagi menarik, kita nak masukkan gambar kita dekat skrin. Okey, sebab apa, saya selalu percaya eye contact penting. Jadi sebab tu saya memang akan letak gambar saya dekat skrin dan saya akan belajar eye contact dengan kamera supaya bila pelajar tengok video saya, dia akan nampak saya pandang dia. Okey, jadi so apa yang kita boleh buat, kita boleh record balik. Maksudnya kita masukkan video tadi tu dalam OBS. S media kan, S media masukkan video. Ada suara kan, yang asal ada suara, kita boleh tutup suara tu. Dan kita boleh masukkan gambar kita. Kita boleh record balik menggunakan video yang tadi. Okey, sound yang asal tu kita tutup dan kita cakap yang baru. Kita record yang baru. Dengan sound yang baru, dengan ada gambar kita di skrin pun boleh buat. Contohnya kalau kita ada Microsoft Teams ataupun mana-mana video yang kita dah rakam last semester dengan pelajar-pelajar. Okey, kita boleh masukkan ke OBS, kita boleh buat setting yang baru kan. Setting kita crop video tu. Okey, letakkan frame. Lepas tu kita boleh record balik. Okey, so kita dapat, jadi kita tak perlu dah start daripada awal balik. Okey, berat tak PC? Okey, kalau setakat nak buat recording pendek kan, tak berat sangat. Tetapi kalau untuk live streaming, memang kena pakai laptop yang ada gaming spec. Atau minimum kena ada apa ni, NVIDIA GeForce graphic card. Okey, sebab apa? Kalau tidak, kita buat live streaming, contohnya kita buat live streaming selama 2 jam, komputer jadi panas, dia akan tiba-tiba stop. Okey, tu kalau laptop yang spek yang rendah lah. Tapi kalau untuk buat recording, normally kalau kita buat recording video lecture kita kan, kita tak perlu buat terus sekali 2 jam. Video tu kita boleh record pendek-pendek dan kita boleh gabung. Okey, ataupun cukup setakat kita buat video, satu video setengah jam. Okey, jadi tak berat sangat. Tapi so far recording yang saya buat, kalau untuk saya banyak guna yang kalau panjang untuk live streaming lah. Kalau untuk video pendek tu mungkin dalam setengah jam ke 1 jam masih boleh lah. Komputer boleh yang mana-mana spek pun insyaAllah boleh. Cuma jangan RAM terlalu rendah lah. Okey. Ada tak soalan lain? Soalan daripada Facebook ada tak? Green screen, okey. Kalau guna Google Meet nak masukkan OBS. Kalau guna Google Meet nak masukkan dalam OBS tak boleh sebab bila nak masuk kena login Google tak bagi. Sebenarnya OBS ni dia bukan pakai browser, dia software. Jadi kita boleh masukkan apa yang kita nak masukkan. So dia tak terlibat, dia tak macam StreamYard. StreamYard tu memang dia lain dia OBS ni dia software, dia macam orang tengah, dia medium, dia sebagai encoder sahaja. So kita boleh masukkan apa saja yang kita nak masukkan. So far cuma Google Meet saya tak pernah test lagi sebab normally saya akan gunakan Microsoft Teams. Okey, cuma saya pernah set Webex meeting, dia satu conference. Bukan conference, macam webinar lah. Webinar ada beberapa panel menggunakan Webex. Saya masuk as attendee punya view. Saya pakai window capture, saya masukkan dekat OBS, so saya share dekat Facebook guna Webex. Itu saya pernah buat. Semua yang Google Meet pun boleh buat. Cuma saya so far belum buat lah. Tetapi daripada pengalaman saya menggunakan Microsoft Teams, memang Microsoft Teams adalah satu paduan yang terbaik lah antara Microsoft Teams ni dengan OBS. Yang tu esok saya akan tunjukkan. Memang sangat sesuai untuk kita gunakan untuk webinar, untuk forum, untuk live forum. Kita boleh gunakan gabungan Microsoft Teams dan juga OBS. Okey, so dah 11.58. Minta maaf sebab objektif sesi kedua dah berpindah ke hari esok. Okey, tapi insyaAllah sebab ada pertindihan antara multiple screen pada recording dan juga live streaming itu benda yang hampir sama. So esok insyaAllah saya akan cuba cover. Kalau tak sempat esok extend setengah jam lewat. InsyaAllah. Okey, so kita akan jumpa lagi esok. Mana-mana yang ada soalan boleh simpan dan tanyakan esok. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Kalau ada lagi sebarang persoalan yang perlukan personal
Okey, personal punya coaching ke boleh contact saya lah, jangan segan-segan contact saya. Okey. So terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Su di atas perkongsian tadi. Semoga ilmu yang diturunkan oleh Dr. Su dipergunakan oleh kita semua. Video rakaman webinar ini akan dimasukkan di dalam Facebook page UiTM Cawangan Pulau Pinang dan juga Facebook bahagian infrastruktur. Rakaman webinar ini juga akan dipaparkan di YouTube channel bahagian infrastruktur UiTM CPP. Untuk makluman semua, pada 7 April 2021, bahagian infrastruktur akan sekali lagi menganjurkan webinar bersama penceramah motivasi Tuan Amin Idris dengan tajuk Mencetus Juara Dalam Diri. Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada Dr. Suhaila, penceramah kita pada hari ini, seluruh AJK bahagian infrastruktur UiTM CPP yang terlibat, wakil MPP, tidak lupa juga kepada sukarelawan yang telah mendaftar untuk menjadi tim teknikal webinar UiTM CPP pada hari ini. Kami mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kesilapan teknikal di sepanjang webinar pada hari ini. Sehingga bertemu lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga kita, stay safe semua.